Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bertemu kita lagi tuan-tuan sedang penonton yang berbahagia dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Dan pada pagi ini kita akan membicarakan tentang satu tajuk yang sangat istimewa, iaitu tajuk Jangan Mengeluh dan Berdoalah. Saya nak bacakan kepada tuan-tuan satu ayat yang saya petik daripada surah Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Allah Ta'ala berkata, wa ma asabakum min musibah, dan apa-apa jua yang menimpa kamu daripada suatu kesusahan atau bala bencana, fabima kasabat aidikum, ianya adalah disebabkan apa yang kamu lakukan daripada perbuatan-perbuatan salah atau dosa yang kamu lakukan. Ayatnya pendek je tuan-tuan, tetapi mempunyai maksud yang sangat luas, mempunyai makna yang sangat luas. Allah Ta'ala sebut di sini, wa ma asabakum min musibah, dan apa-apa sesuatu yang menimpa kamu daripada musibah. Musibah ni apa yang kita faham? Musibah kita faham susah, sakit, menderita, miskin, kemalangan, kematian. Dan apa benda yang tak seronok ni kita sebut musibah. Benda yang kita tak seronok kita sebut sebagai musibah. Siapa yang seronok kena rompak? Tak ada orang yang minta kena rompak, melainkan cerita Alibaba je tuan-tuan. Alibaba punya lapuk tu minta penyamun rompak rumah dia. Orang lain dia tak nak kena merompak, dia tak nak. Kena rogol pun dia tak nak. Kena samun dia tak nak. Apa benda yang susah dia tak nak. Sebab yang susah tu nama dia musibah. Musibah ni macam-macam. Kadang-kadang musibah yang melanda dalam bentuk sebuah negara, sebuah negeri, satu tempat. Itu musibah, semua orang kena. Orang baik pun kena, orang jahat pun kena, orang tak baik pun kena, semua kena. Yang semayang pun kena, yang tak semayang pun kena. Yang kedua, musibah yang melanda pada kita. Diri kita. Diri kita sendiri yang merasanya. Sakit. Orang lain belum tentu rasa sakit macam kita. Miskin. Kita sendiri yang merasakan kemiskinan itu. Maka bila ditimpa musibah ini, sama ada musibah yang meliputi semua orang, ataupun musibah yang melanda pada diri kita sahaja, ianya tetap dipanggil sebagai musibah. Dan Allah kata, fabima kasabat aidikum, semuanya itu berpunca daripada diri kamu sendiri. Maknanya diri kita sendiri, bukan daripada orang lain yang menyebabkan kesusahan daripada kita ini. Baik tuan-tuan, bila sebut tentang musibah ni, tentang satu benda yang kita tak suka, kalau kita buka dalam kitab Ihya Ulumuddin, ataupun kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali dia cerita tentang 5 musibah. Musibah ni kata dia ada 5 musibah. Pertama, ditimpa musibah ketika musafir, ketika di dalam pelayaran, ketika dalam berjalan-jalan tu ditimpa musibah. Ini musibah ni selalu kita dengar lah. Kemalangan jalan raya, berlakunya kematian di lebuh raya, ditimpanya kesusahan di jalan raya. Ini nombor 1, musibah nombor 1. Musibah yang kedua, kata Imam Ghazali, iaitu diberikan kepada kita buta. Asalnya kita tak buta. Asalnya celik, boleh tengok, boleh mandang dengan elok. Tiba-tiba jadi buta. Ini nama dia musibah. Ini musibah nombor 2. Yang mana Minat P. Ramli ni dia kenal Kasim Selamat, dia kenal insya-Allah. Pasal apa yang dia buta, menangis siang malam akhirnya buta. Itu musibah. Asalnya dia celik, tiba-tiba dia buta. Bukan buta daripada asal. Yang ketiga, yang dikatakan musibah itu apa? Miskin di hari tua. Waktu tua dah tak larat, waktu tua dah tak mampu nak kerja, tiba-tiba jatuh miskin. Muda-muda ni kalau miskin, kita ada kekuatan, ada tenaga boleh pergi kerja. Tapi bila dah datang tua, tua pula datang miskin. Diuji dengan kemiskinan pula, maka kita akan jadi susah. Yang keempat, mati dalam keadaan muda. Tak sempat berkhidmat untuk mak bapak, tak sempat berkhidmat untuk negara,
dah dijemput oleh Allah. Musibah. Yang kelima, musibah itu apa? Asalnya namanya mulia. Dulu-dulu ni namanya top. Tetapi kesudahan dia namanya dihina. Orangnya dihina. Sebut nama dia pun orang tak suka. Sebut nama dia pun orang menyampah. Itu menunjukkan musibah yang menimpa kepada dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut musibah, benda yang tak seronok, lawan kepada dia ialah nikmat. Nikmat ni benda yang menyeronokkan. Tak ada orang yang bila dapat nikmat susah hati. Mana ada orang dapat nikmat susah hati? Ya, tidak ada susah hati bila dapat nikmat ni. Bila dapat nikmat kita kata, aku pening kepala lah. Aku pening kepala. Sebab apa pening kepala? Kaya. Tak ada orang, tuan-tuan. Dia seronok dapat nikmat. Aku pening kepala lah sebab apa? Sihat. Tak ada, tuan-tuan. Bila sebut saja tentang sihat, sebut tentang nikmat, sebut tentang kaya, dia seronok. Tapi pagi ni, hari ni, kita nak membicarakan tentang mengeluh. Jangan mengeluh. Jangan bersedih. Orang putih kata, don't be sad. Relax je, tenang je bila ditimpa musibah. Kerana setiap manusia kita ni ada musibah di masing-masing. Ada ditimpa musibah. Penonton-penonton di rumah ada musibah. Penonton dalam studio ni pun ada musibah masing-masing. Dan masing-masing diuji mengikut kepada keadaan masing-masing. Diuji mengikut keadaan iman masing-masing. Allah Ta'ala sebut dalam Quran banyak ayat Allah Ta'ala sebut. Ya ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu menyangka bahawa kamu ni dah beriman kepada Allah? Bila bercakap aku beriman pada Allah, kita dah beriman? Dah confirm beriman? Belum. Allah Ta'ala berikan ujian pada kita. Ujiannya pula macam-macam, tuan-tuan. Ada orang ujian yang diujinya dengan anak. Diujinya dengan anak saja. Dapat anak pun susah, tak dapat anak pun susah. Terlebih anak pun susah. Anak tak balik pun susah, anak balik pun susah. Ada orang yang diuji dengan anak, tak dapat anak bertahun-tahun. Segala air dia minum, air tasik dayang bunting pun dia telan. Tak ada dia bunting juga pun. Yang bunting dayang je, dia tak ada bunting. Apa orang cakap ubat, dia akan minum. Musibah pada dia, ujian untuk dia. Ada orang tak payah minum apa pun. Tiap tahun bersalin. Itu pun dia, susah benar ustaz, kata dia. Pantang sentuh. Asal sentuh jadi. Asal jadi sentuh. Apa ada orang yang ditimpa macam itu. Bila ada anak, lain. Bila tak ada anak, ujian dia lain. Bila tak ada anak, ujian orang ngata. Dia orang tu kahwin lama, tak adanya beranak. Tak ada dapat anak. Entahlah siapa yang mandul. Suami ke isteri, gitu dia. Bila dah ada anak, ujian lain pula. Anak nakal, anak buah, anak tak balik rumah, anak isap benda yang dilarang, anak buat benda yang mak bapak tak suka, anak tinggal mak bapak. Itu nama dia musibah. Ada yang musibah bila anak nak kahwin. Anak nak kahwin, mak tak bagi, lari daripada rumah. Ada musibah pula, anak tak nak kahwin, mak paksa kahwin. Saya tak nak kahwin lagi, mak. Mak kata kahwin. Mak kata kahwin. Saya tak nak. Mak kata kahwin. Dia cakap, mak lah kahwin, kata dia. Ini yang menjadi masalah. Itu masalah anak. Orang masalah anak macam-macam, tuan-tuan. Daripada setandan kelapa tu, belum tentu semuanya bagus. Kadang-kadang 2-3 buah kelapa tu mesti ada yang tak elok. Begitulah ujian yang Allah Ta'ala beri kepada kita tentang anak. Kadang-kadang Allah Ta'ala beri kepada kita ujian suami isteri. Tak ada suami, kita sibuk cari suami. Tak ada isteri, kita sibuk mina anak orang nak jadikan isteri kita. Bila dah jadi isteri, berapa ramai yang cakap, kalau macam ini lah tahu saya kahwin, saya tak ada kahwin, kata dia. Bila kahwin susah, bangun awal, dah lah bangun awal, masak, semuanya atas saya, ustaz. Kalau macam ini saya tahu seksanya kahwin, saya tak kahwin. Musibah pula dapat suami tak elok. Ada yang suami elok, dapat musibah pula isteri tak elok. Jarang-jarang. Rezeki benarlah tuan-tuan kalau tuan-tuan dapat suami yang bagus. Jadi yang mana dapat suami yang bagus ni bersyukurlah. Ini bila dapat suami yang bagus dah tak hormat pula. Nak panggil abang pun tidak. Nak panggil abang apa ustaz? Dia muda pada saya.
Muda ke, tua ke, dia suami kita. Panggil abang. Isteri pula suaminya panggil Hani. Tapi nama akak Tipah, Ustaz. Tipah ke apa panggil Hani, Madu lebah. Madu panggil dia. Jadi kalau kita dah dapat satu isteri, kalau kita dah dapat seorang suami yang betul-betul baik, layan elok-elok. Sebab berapa ramai orang yang ditimpa dengan ujian, suami tak elok, isteri tak elok. Kerja terbengkalai, bisnes lingkup, dengan mak bapak bergaduh. Sebab apa? Sebab pasangan suami isteri yang tidak elok. Kadang-kadang kita diuji dengan musibah kekeluargaan. Diuji dengan musibah hubungan kita dengan mertua, hubungan kita dengan menantu. Tak seronok. Bila balik menantu, mertua tak seronok, tak layan. Bila mertua lain pergi rumah menantu, menantu buat dek je. Buat tak kisah aja. Kadang-kadang musibah yang menimpa kita ialah sakit. Ada orang yang tak boleh tidur. Sakit ni, jaga je. Ada orang yang kerja dia tidur je sakit. Macam-macam bentuk kesakitan yang menimpa kepada kita. Jadi kita akan jumpa lagi selepas ini. Kita akan membicarakan bagaimana nak menghadapi musibah-musibah ini. Jangan mengeluh. Orang lain pun ditimpa musibah. Orang lain pun diuji. Kita buat dan kita akan hadapi dengan rileks, dengan tenang. Bagaimana cara menghadapinya? Kita jumpa selepas ini. Okey, terima kasih kepada sidang penonton yang berbahagia kerana masih lagi bersama dengan saya dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Tadi saya dah sebut kepada tuan-tuan tentang bagaimana kita nak menghadapi bila kita ditimpa musibah. Apabila kita diuji dengan berbagai-bagai ujian. Kadang-kadang kita mengadu, kita mencari orang untuk mendengar keluhan kita, untuk mendengar apa yang masalah kita. Tetapi kadang-kadang kita lupa kepada pemilik seluruh alam. Kita tiap-tiap hari kita baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa dengan suratul Fatihah. Segala pujian bagi Allah seluruh sekalian alam. Tuhan yang Maha Pemurah lagi yang Maha Mengasihani. Kepada Engkaulah di situ disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkaulah kami sembah, kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kalau kita sembah Allah, maknanya kita minta tolong kepada Allah. Sekarang ni bila kita ditimpa dengan musibah, dengan ujian, perkara yang pertama yang kita kena buat ialah mengadu kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, sebab Allah itulah yang berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Apa yang kita minta, Allah Ta'ala tidak akan sia-siakan. Apa yang kita minta, Allah Ta'ala Maha mendengar. Dan Allah Maha kaya. Kalau kita mengadu pada orang, orang kadang-kadang bocorkan rahsia kita. Kalau kita mengeluh kepada orang, kadang-kadang orang kata, padan muka kamu. Kalau kita mengadu pada orang, mengeluh cerita orang sana, cerita orang sini, kadang-kadang disebarnya cerita kita ni pada orang lain. Akhirnya kita juga yang ditimpa malu. Jadi tuan-tuan, perkara yang mula-mula kita kena buat ialah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi Muhammad lagi ditimpa musibah macam kita. Nabi-nabi ini lagi ditimpa musibah lebih daripada kita. Perkara yang pertama Nabi buat ialah mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berusaha minta tolong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah caranya bagaimana kita nak menghadapi jika musibah melanda kita. Jadi tuan-tuan, kita buka soalan kepada sidang penonton. Mungkin ada apa-apa yang dikemukakan kepada saya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Hajah Jamaliah Abdullah daripada Persatuan Wanita dan Kebun Kecil Kampung Budu, Kuala Lipis, Pahang. Ya. Saya ingin mengajukan satu soalan untuk Ustaz berkenaan dengan musibah yang mana kita sebagai isteri yang taat kepada suami dan keluarga yang sayang kepada suami kita, umpama syurga bagi, ternyata syurga bagi seorang isteri. Bagaimana caranya kita hendak berdoa untuk kesejahteraan, kesihatan suami kita. Terima kasih. Terima kasih pada Hajah kita dari Kuala Lipis jauh ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan, ini rahmati Allah. Bila kita sebut tentang suami, tentang isteri, isteri ni ada 4 jenis isteri.
Kalau tuan-tuan baca hadis Nabi tentang wanita-wanita yang menjadi pemimpin dalam syurga. Ketua wanita dalam syurga. Hebat tuan-tuan. Wanita ni dalam syurga ada ketua. Jadi yang ni yang kita nak tengok ni. Nabi kata ketua wanita dalam syurga ada 4. Pertamanya ialah Khadijah. Yang keduanya ialah Fatimah. Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah. Yang keduanya ialah Fatimah binti Nabi Muhammad, anak Rasulullah. Yang ketiganya ialah Asyah, isteri kepada Fir'aun. Dan yang keempatnya ialah Maryam, mak kepada Nabi Isa alaihissalam. Tuan-tuan penonton-penonton di rumah atau penonton-penonton di hadapan saya ni, insya-Allah empat isteri ni, empat ketua wanita ni mewakili semua orang perempuan. Mana-mana suami yang baik dapat isteri yang baik, macam Siti Khadijah dapat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baik macam Siti Khadijah, perempuan yang baik, isteri yang solehah, yang taat kepada suami dia, yang baik kepada suami dia, insya-Allah masuk syurga berketuakan kepada Khadijah isteri Nabi. Sebab dia dapat suami yang bagus, dia dapat menjadi isteri yang solehah. Bila suami dia baik, dia jadi isteri solehah, dia masuk syurga. Dia dapat ketua, berketuakan kepada Khadijah binti Khuwailid. Tetapi ada di kalangan tuan-tuan sedang penonton, isteri-isteri yang dapat suami yang teruk. Minta maaf nak cakap lah, ya Allah, kadang-kadang semayang tidak, nafkah tak bagi, pukul lagi, dera lagi. Ada yang simbah cuka lagi. Orang yang macam ni, perempuan tu pula, jangan simbah cuka pada suami dia pula. Oh, abang simbah cuka, saya pun simbah cuka juga. Dua-dua masuk hospital. Cuba tuan-tuan tengok, isteri Fir'aun, nama dia Asyah. Suaminya jahat. Suami kita tak jahat macam Fir'aun. Tapi Asyah tetap layan Fir'aun. Tetap suami dia Fir'aun, tetap dia layan. Akhirnya dia masuk syurga. Bila masuk syurga, menjadi ketua wanita. Sebab tu kalau ada di hadapan saya penonton-penonton dan penonton di rumah yang menghadapi masalah suami macam itu, cuba tengok Asyah. Lagi teruk suami dia. Siap mengaku Tuhan lagi. Tapi Asyah masih sabar. Asyah masih lagi taat. Akhirnya Asyah menjadi ketua wanita di dalam syurga. Yang ketiga yang menjadi ketua wanita dalam syurga ialah Fatimah binti Muhammad. Dia mewakili anak yang soleh. Anak perempuan yang soleh. Soleh kepada mak, soleh kepada bapa. Bila berkahwin, soleh kepada isterinya. Anak perempuan yang soleh daripada kecil. Daripada anak dara sunti menjadi anak dara, sehinggalah menjadi isteri orang, masih taat kepada mak bapa dia. Maka dia berketuakan kepada Siti Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kalau di hadapan saya, penonton-penonton di rumah ni, yang menjadi ibu tunggal. Suami meninggal ataupun suami tinggalkan, bercerai, membesarkan anak, susah payah membesarkan anak. Allah Ta'ala uji dengan macam-macam ujian lebih daripada orang yang ada suami. Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada janda-janda. Ibu-ibu tunggal ni siapa? Jangan risau. Buat ibadat. Jangan mengeluh. Buat ibadat. Kamu akan dapat masuk syurga. Ketua kamu ialah Siti Maryam yang tidak ada suami. Tapi dia masih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tak mengeluh. Yang ni yang saya katakan tadi, tajuk kita pada hari ini sangat bagus. Mengajar kepada kita ialah jangan mengeluh. Jadi kalau kita sebagai isteri nak doakan pada suami kita, sama ada suami kita itu baik atau kurang baik, sempurna ataupun tak sempurna, isteri tetap berdoa, ya Allah, suami aku seorang yang baik, ya Allah. Kau kekalkanlah kebaikannya, ya Allah. Tambahkanlah imannya, ya Allah. Ustaz, kalau suami saya teruk, Ustaz, ya Allah, kau berikanlah hidayah kepada suami saya, ya Allah. Berikanlah kebaikan padanya, ya Allah. Ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ubahlah perangainya, ya Allah. Kan doa. Masalah dia, Ustaz, suami saya ni kasar benar, Ustaz. Kerai hatinya, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Ya Allah, lembutkanlah suami aku, ya Allah. Lembutkanlah suami aku, ya Allah. Kena 40 kali, lembut sungguh suami kita. Mana ayat mana? Sudah tuan-tuan. Jenuh berdoa pula kita pula. Jadi doalah tuan-tuan mengikut keadaan yang sesuai. Baik, kita buka kepada tuan-tuan. Mungkin ada soalan yang kedua daripada tuan-tuan. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Perdana binti Muhammad Noor dari
PWPK Budu. Saya ingin utarakan soalan, apakah doa yang paling baik untuk mengeratkan hubungan suami isteri? Dan waktu bilakah masa yang paling sesuai untuk berdoa? Baik. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku kabulkan. Jangan kata, Ustaz, saya dah minta lama, Ustaz. Tak ada makbulnya, Ustaz. Udah bertahun-tahun. Dia kata minta dekat depan Kaabah, saya dah minta. Depan Multazam, saya dah minta, Ustaz. Tak ada juga, Ustaz. Sabar. Allah tu bukan tak bagi. Kadang-kadang sebab Allah sayang pada kita, sebab tu Allah lambatkan. Sebab Allah suka dengar suara kita. Bila doa kita tu dibawa naik ke langit, malaikat tanya pada Allah, nak makbul ke Tuhan? Allah kata, relax dulu. Bahasa kita sekarang, relax bro. Relax dulu. Tenang dulu. Sebab aku suka mendengar suara dia. Nanti kalau aku dengar, kalau aku makbulkan, dia dah tak doa dah. Sebab tu kadang-kadang doa kita ni bukannya Allah benci kita. Sebab Allah sayang. Allah suka dengar suara kita tu. Habis tu Ustaz, kalau doanya cepat je mustajab Ustaz. Belum tentu lagi dia tu baik. Kadang-kadang Allah benci dengan dia. Cepatlah bagi, hunsin aku dengarnya. Jadi tuan-tuan, bagaimana dan masanya yang sesuai untuk berdoa? Untuk kita, saya sebutkan doa untuk suami tadi. Surah Asy-Syura ayat 19. Waktu dia tidur, tuan-tuan baca di hadapan, di ubun-ubun kepalanya, Allahu latifum bi'ibadih yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. 19 kali. Tuan-tuan hembuslah di ubun-ubun kepala orang yang tuan-tuan nak buat. Ini doanya, nak bagi lembut hati, nak bagi sayang pada kita, nak bagi ingat pada kita. InsyaAllah, bila tuan-tuan baca doa ni, waktu dia tidur, 19 kali. Surah Asy-Syura ayat 19. Tuan-tuan nak dengar lagi doa yang lain? Kita jumpa selepas ini. Alhamdulillah, kita bertemu lagi sedang penonton dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Kalau sebelum kita berpisah tadi, ada dua soalan daripada akak kita ni tanya tentang soalan bagaimana untuk suami, untuk keluarga dan sebagainya. Sebenarnya tuan-tuan, saya nak sentuh sikit je kepada tuan-tuan, pada kita bersama pada hari ini. Sebenarnya apa musibah yang melanda kita dalam dunia ni, insya-Allah ada jalan penyelesaian. Tuan-tuan jangan takut. Ada yang takut menghadapi masalah rumah tangga. Rumah tangga ni boleh diselesaikan. Habis-habis kot rumah tangga ni selesai dengan jalan cerai. Bila ada orang yang dah bercerai tu selesai masalah. Yahu, seronok ni. Apa yang seronok ni makcik? Udah bercerai kita dia. Dalam dunia ni, apa benda musibah yang melanda kita, ada jalan penyelesaian. Tuan-tuan sakit, makan ubat insya-Allah lega. Tuan-tuan tak ada duit, insya-Allah akan ada orang tolong kita. Tetapi tuan-tuan jangan lupa, musibah di dalam kubur. Siapa nak nolong kita? Siapa nak nolong kita dalam kubur? Siapa nak nolong kita di hari kiamat? Siapa nak bantu kita? Dalam dunia ni Allah bantu, manusia bantu, minta tolong anak, minta tolong mak. Tapi dalam kubur, siapa nak bantu kita? Musibah tu lagi takut. Sebab itulah Nabi Muhammad, tiap-tiap kali lepas sembahyang, Nabi Muhammad minta supaya selamatkan umat dia daripada azab kubur. Jadi tuan-tuan, baik kita sekarang ni, segala musibah yang sikit-sikit yang melanda kita ni, kita selesaikan dengan jalan yang baik. Kita kena fikirkan musibah yang lagi besar daripada musibah dalam dunia ni. Yang dalam kubur, yang tak ada siapa boleh bantu, dan tak boleh balik ke dunia nak membetulkan balik apa yang menimpa kepada kita. Saya rasa tuan-tuan ada lagi soalan untuk dikemukakan. Silakan, kita buka peluang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada satu soalan. Apakah hukumnya sekiranya seseorang yang diberi musibah atau ujian dan dia sering mengungkit-ungkit tentang kesusahan yang dihadapinya? Baik. Itu perkara biasalah kak ya. Bila sebut tentang musibah tu macam-macam. Ya Allah, kalaulah suami aku tak pergi ke masjid, tak ada langgar dek kereta, gitu dia. Udah salahkan masjid pula. Ada yang salah pula, kalaulah dia tak pergi dengar ceramah agama Ustaz Kazim tu, taknya aksiden. Udah saya pula yang kena dia. Tuan-tuan, dah Allah nak bagi. Jangan duk kait. Jangan duk kaitkan ini punca ini. Tak, dah Allah nak bagi. Itu ujian. Kalau kita tak pergi keluar rumah pun, aksiden dalam rumah. Berapa banyak kemalangan dalam rumah, tertikam pisau, terpotong tangan.
Yang kemalangan dalam rumah pun banyak. Terpotong tangan, pecah, curi masuk rumah orang. Udah dipotongnya tangan hamba Allah. Jadi bila kita sebut macam itu, jangan ungkit. Bentuk ujian ni datang macam-macam. Kadang-kadang haram kita. Pasal apa haram kita? Kita marah kepada Allah. Kita meniaga, tiba-tiba hujan datang. Kita kata, asal aku meniaga hujan. Asal hujan aku meniaga. Hukum dosa sebab kita marah pada Allah. Sebenarnya, kalau kita tidak perlukan hujan itu, binatang perlukan hujan. Daun perlukan hujan. Binatang-binatang lain perlukan air. Daun-daun tu di atasnya banyak debu yang menutup dia nak bernapas. Bila hujan turun, dia sapu daun. Dia bersyukur bila hujan tu turun. Jadi jangan kita marah kepada Allah atau apa-apa puncanya. Kita serah balik pada Allah. Ada hikmah dia. InsyaAllah ya. Baik, ada lagi soalan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin juga mentanyakan satu soalan, iaitu apakah doa yang paling baik yang harus kita baca apabila kita ditimpa sesuatu musibah? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, doa ni semuanya baik. Semua doa ni asalkan baik, mintanya halal, cara minta tu betul, baiklah. Yang salahnya doa, ya Allah, hancurkanlah mereka, ya Allah. Biarlah buncit perut, ya Allah. Yang tu salah. Kasut hilang di masjid. Di doanya di rumah baca Yasin. Ya Allah, siapa curi kasut aku biarlah buncit perutnya. Yasin diturunkan bukan untuk minta buncit perut orang. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok. Doa Nabi Adam dengan Hawa. Nabi Adam makan buah yang dilarang. Ngajaknya Adam. Ngajaknya Hawa. Adam ajak Hawa makan buah yang dilarang. Allah murka. Allah kata qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun. Sampai turun ke bawah. Keluar daripada syurga. Bila keluar daripada syurga, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami berdua ni menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Jika engkau tak ampuni kami, ya Allah. Jika engkau tak mengasihani kami, ya Allah. Kami berdua ni dalam keadaan rugi, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Masih lagi pandang baik kepada Allah. Maknanya, apa maksudnya? Kalau tuan-tuan nak berdoa kepada Allah, mesti niat baik dengan Allah. Mesti niat baik dengan Allah. Allah dengar permintaan aku. Allah makbulkan permintaan aku. Sebab ada orang yang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, tolonglah buat sembahyang hajat. Anak saya tak balik. Udah buat sembahyang hajat, haram, kata dia. Udah baca Yasin 10 kali, tak adanya balik, Ustaz. Udah report polis, tak adanya, Ustaz. Maknanya kita dah pandang jahat pada Allah. Ustaz, barang mas saya hilang, Ustaz. Gelang hilang, rantai hilang. Udah baca Yasin, tak jumpa-jumpa, Ustaz. Pandang baik dengan Allah. Nombor satu mesti pandang baik dengan Allah. Sebab itu bila Ummu Salamah, suami dia mati dalam perang, Nabi Muhammad jumpa Ummu Salamah. Dia kata pada Ummu Salamah, kamu doalah pada Allah. Ya Allah, gantikanlah suami aku dengan laki-laki yang lebih baik daripada suami aku. Nampak tak tuan-tuan? Nabi ajar kepada Ummu Salamah bagaimana satu bentuk Allah tu sentiasa baik. Dan Allah akan memberi yang lebih baik. Inilah bentuk doa yang terbaik. Kita tak boleh nak sebut, kalaulah dapat balik anak aku tu, ya Allah. Jangan sebut kalau. Minta kepada Allah, ya Allah, aku redha anak aku mati, ya Allah. Dalam kemalangan ini. Aku sebagai hamba-Mu ni, ya Allah, aku redha Kau ambil balik anak aku, ya Allah. Aku memohon padamu, ya Allah, gantikanlah anak yang lebih baik daripada itu kepada aku, ya Allah. Dah, pandang baik. Ada pula yang jawab, macam mana nak ganti, Ustaz? Makcik dah 90. Dapatkah anak lagi, Ustaz? Subhanallah. Itu maksud saya. Maksud saya ialah kita pandang baik pada Allah. Kita pandang baik pada Allah, Allah dengar. Allah bantu kita. Ini yang kita, bila kita pandang buruk dengan Allah, itu yang jadi masalah. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok. Bila tuan-tuan sakit, apa yang mula-mula tuan-tuan buat? Kita buat kata sakit kepala je. Mula-mula buat apa dia? Hai, mana ubat sakit kepala aku? Mana ubat penedol aku? Itu dulu. Berapa ramai yang kata, ya Allah, aku ditimpa dengan penyakit, ya Allah. Kesembuhkanlah aku, ya Allah. Dia ambil daripada surah Al-Waqi'ah, dia masukkan air atas tapak tangan dia.
Dia masukkan dalam hidung dia. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Dia tarik dalam hidung, dia keluarkan balik. Itu doa dalam Quran untuk mengubatkan sakit kepala. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mula-mula minta pada Allah, yakin pada Allah. Lepas tu dia usaha. Yang sekarang ni yang berlaku kepada kita, kita yakin pada ubat dulu. Tak minta pada Allah. Bila dah makan ubat tak lega, jumpa dengan doktor. Doktor kata, oh sakit ni, kena jumpa pakar. Jumpa pakar pula. Bila jumpa pakar, 4-5 kali jumpa pakar, tak lega juga. Akhirnya balik kampung, berubat kampung. Jumpa siapa? Jumpa ustaz. Tanyalah ustaz. Nasib baik dia tanya ustaz. Jumpa dengan ustaz, ngayak lah, dengan air jampi lah, limau lah, apalah, tak lega-lega juga. Tak lega dengan ustaz, ada pula cadangan pula. Jom kita jumpa bomo pula. Boleh ke jumpa bomo Kak Pia? Kita ikhtiar, gitu dia. Jumpa pula bomo, tak lega juga. Lah baru jumpa Tok Imam. Tok Imam, makcik ni sakit kepala. Boleh ke buat baca Yasin, sembahyang hajat? Last sekali. Dia kata dah habis ikhtiar dah. Doktor pakar, ustaz pakar, bomo pakar, semua dah pergi jumpa. Baru sekarang ni nak baca Yasin pula. Last sekali baca Yasin. Last sekali baru nak sembahyang hajat. Tak kena tu. Sepatutnya Allah dulu. InsyaAllah Allah bantu kita. InsyaAllah Allah tolong kita. Jadi tuan-tuan, bila berlaku kepada kita satu-satu musibah, bagaimana yang kedua? Tadi saya katakan doa. Yang kedua, bagaimana kita nak jadikan musibah kita itu tidak ada apa-apa kepada kita. Yang kedua, hendaklah kita menganggap orang lain lebih teruk ditimpa musibah daripada kita. Saya tengok tuan-tuan, negara kita Malaysia ni alhamdulillah Allah Ta'ala uji. Ujian-ujian yang sederhana. Baru-baru ni sahabat kita di negeri utara tanah air, Allah sayang pada orang Kedah. Allah sayang pada orang Perlis. Allah bagi banjir, ujian. Tuan-tuan kena ingat, musibah ni apa? Dihapuskan dosa. Musibah ni apa? Dinaikkan darjat. Musibah ni apa? Diberikan pahala. Jangan tuan-tuan kata orang yang ditimpa musibah tu Allah benci. Tidak. Sampai Nabi kata, sebatang jarum tercucuk kita, Allah hapuskan dosa. Allah berhentikan, hapuskan dosa kita. Allah berikan pahala. Allah hapuskan dosa. Allah naikkan darjat. Bayangkan penyakit yang lebih teruk daripada itu. Sahabat kita di Kedah, banjir hapus rumah. Nampak bumbung saja. Berhari-hari duduk di pusat penempatan. Rugi berjuta-juta. Itu bukan Allah benci, itu Allah sayang. Allah nak bagi yang terbaik. Ada seorang daripada Kedah, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz tolonglah buatlah maya ajak ni. Saya duduk terkepung lah ni. Belah sana ayak, belah sini ayak. Saya tak boleh nak pergi mana dah Ustaz. Saya nak turun ke bawah, tak boleh. Nak cari makan pun tak boleh Ustaz. Tolong lagu mana Ustaz. Dia di belakang tu ada oi je. Ustaz kira dah berapa hari tak makan ni Ustaz. Ayak banyak ni Ustaz. Oi saja-saja. Saya kata, Kak, hujan di Kedah, Allah turunkan air. Hujan tu berupa air. Tuan-tuan, kalau hujan turun tuan-tuan, kena kulit tuan-tuan, cair ke? Badan tuan-tuan cair ke? Tak cair. Kita bukan tisu. Kalau kita ni tisu, kena hujan betul, relai kita. Tapi kita manusia, bila turun hujan, habis kuat basah. Saya kata, Kak, di Indonesia, negara jiran kita, Allah uji lagi teruk daripada itu. Kita menurunkan hujan berupa air. Tetapi di Indonesia, gunung berapinya meletup. Abunya, lavanya, debunya naik sampai 8 kilometer. Naik ke atas. Kemudian dia berselerak jadi hujan. Hujan api. Duduk bawah rumah, rumah terbakar. Duduk dalam kereta, kereta terbakar. Duduk bawah pokok, pokok terbakar. Nak lari di mana? Sebab tu saya katakan tadi, bila kita ditimpa musibah, cara bagaimana kita nak reda, kita kena ingat, ada orang lain yang ditimpa musibah lagi teruk daripada kita. Baru kita jadi orang tenang, baru kita jadi orang yang reda, orang yang bersyukur.
Ada orang mengadu pada saya, Ustaz, dia telefon. Ya. Saya habis, Ustaz, kaki tak ada lah. Saya tanya Pak siapa kaki tak ada, kena potong, Ustaz, kencing mana? Belah mana? Belah kanan. Setakat mana? Dia kata setakat bawah tu ya. Saya kata sabarlah abang. Ada orang lain kena potong kaki sampai ke lutut. Ada pula mengadu, Ustaz, saya pun kena potong sampai lutut, Ustaz. Sebelah kaki tak ada arah. Sabar. Ada orang lain dua-dua belah kaki kena potong. Lagi teruk. Dua-dua kaki kena potong duduk atas kursi roda. Kita sekarang boleh berjalan lagi. Alhamdulillah. Ustaz, saya dua-dua belah kaki, Ustaz, kena potong, Ustaz. Macam mana, Ustaz? Sabar. Ada orang lain putih kepala. Langsung tak menyawa dah. Kita boleh menyawa lagi. Jadi tuan-tuan, saya nak ajak pada sidang penonton yang berbahagia. Kalau kita ditimpa dengan musibah, orang lain lagi banyak musibah daripada kita. Dan saya katakan tadi, musibah dalam dunia ni, ada orang tolong. Tuan-tuan pengsan, ada orang bawa pergi hospital. Tuan-tuan sakit, ada doktor yang rawatkan. Tuan-tuan miskin, jabatan kebajikan main datang tolong. Kadang-kadang yang berhormat main tolong kita. Tuan-tuan sini susah, insya-Allah ada badan kebajikan yang tolong tuan-tuan. Tuan-tuan sini anak yatim, ada orang lain yang akan ambil tuan-tuan sebagai anak angkat. Tetapi ingat, ada satu tempat yang tak ada siapa boleh tolong. Tempat itulah yang kita nak pergi, yang kita nak duduk, yang kita nak pindah. Yang itulah yang perlu kita jagakan sekarang. Yang itulah yang perlu kita tambahkan lagi ibadat. Supaya kita boleh melaksanakan ibadat dengan baik. Dan bila kita jumpa dengan saat itu, kita akan menjadi hamba yang berjaya. Yakni saat bertemuan dengan Allah Rabbul Jalil. Pertemuan yang sangat-sangat kita jumpa. Yang sangat-sangat kita rindukan bagi orang yang beriman. Sedang pendengar yang berbahagia, sedang penonton yang berbahagia, saya nak bawa pada tuan-tuan. Ya, satu perkara, hikmah di sebalik ujian. Setiapnya mesti ada hikmah. Dan hikmah itu saya akan cerita pada tuan-tuan selepas ini. Jangan ke mana-mana. Alhamdulillah kita bertemu lagi tuan-tuan. Terima kasih masih lagi setia bersama dengan saya dalam program rancangan Tanyalah Ustaz. Tadi saya dah sebut pada tuan-tuan. Hikmah di sebalik Allah Ta'ala jadikan ujian pada kita. Setiap apa yang berlaku tu ada hikmah dia. Bukan saja-saja Tuhan nak bagi. Bagi orang yang kematian bapa, kematian ibu, nama dia anak yatim. Ada orang yang mengeluh, saya tak ada bapa, saya tak ada ibu. Tak ada ibu, tak ada bapa pun untung. Sekurang-kurangnya kita tak jadi anak yang derhaka pada mak bapa. Kita tak ada dosa dengan mak, kita tak ada dosa dengan bapa. Maknanya kita tak akan dipersoal tanggungjawabkan di hari kiamat. Sebab apa kita lawan mak bapak? Bila kita kasar dengan dia? Bila kita tengking dengan dia? Tak ada. Nampak tak tuan-tuan hikmahnya? Sebab tu kalau kita jadi anak yatim, syukur. Sekurang-kurangnya Allah tak soal kepada aku. Apa yang aku buat tak betul pada mak bapak aku. Alhamdulillah. Ustaz, saya diuji dengan tidak ada suami, Ustaz. Alhamdulillah. Biarlah orang kata, biarlah orang kutuk dengan sebab kita tak ada suami. Sebenarnya kadang-kadang dengan sebab tidak ada suami, kita tidak ada dosa bantah suami. Dosa lawan suami. Dosa derhaka pada suami. Hikmah itu. Ustaz, saya ni diuji dengan anak tak ada, Ustaz. Sampai mati anak saya tak ada, Ustaz. Macam mana keadaan, Ustaz? Alhamdulillah. Kita tidak ada dosa pukul anak. Kita tidak ada dosa tak bagi makan anak dengan benda yang halal. Kita selamat daripada salah laku pendidikan terhadap anak-anak kita. Jadi apa yang berlaku kepada kita musibah, sebenarnya Allah sayang pada kita. Allah bagi kita rabun. Allah bagi kita mata buta. Bukan maknanya Allah benci. Orang yang buta matanya itu kadang-kadang boleh masuk syurga. Sebab matanya dipeliharakan daripada memandang benda-benda yang haram dipandang. Sebab itu tuan-tuan, jangan mengeluh. Bersyukurlah. Orang putih panggil enjoy your life. Apa kedudukan tuan-tuan sekarang? Nikmati hidup itu. Ada hikmah di sebaliknya. Saya rasa penonton-penonton ni tak sabar-sabar ni nak tanya soalan lagi ni. Dipersilakan jika ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Rohani di Bentinong. Saya ingin menanyakan satu soalan. Ya. Saya salah seorang ibu tunggal lah kan. Ya. Saya telah mendidik anak-anak saya dari kecil hinggalah tingkatan 5. Anak-anak saya mendengar kata taat, semayang, semua. Apabila dia dah meningkat remaja, umur 18 tahun,
dia tidak mendengar kata ibunya, lepas tu sembahyang tak dibuatnya, macam mana tu saya nak mengatasi tu Ustaz? Baik. Adakah doa yang patut diberi ataupun untuk dibaca kepada anak saya? Ya. Terima kasih, Itu Ustaz. terima kasih kepada Puan Zainab kita. Jadi tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang lumrah. Saya ni sebagai penceramah tuan-tuan, setiap hari ratusan masalah yang sampai. Kebanyakan apa yang dihadapi oleh puan kita tadi. Anak waktu kecil kita boleh kontrol. Dia dengar cakap kita. Tapi bila dah mari remaja, dah kena duit, dah kena motosikal, dah kena pakwa-makwa, dia mula membelakangkan kita. Dia mula nak bagi kepada kita satu perasaan yang kita ni macam tak ada nilai dengan dia. Padahal kita yang membesarkan dia, kita yang mendidik dia, kita yang bagi belanja pada dia. Jadi akak-akak relax dulu. Bila ada anak macam itu, relax. Saya nak bagikan pada tuan-tuan satu petua untuk anak-anak ni supaya jangan jadi macam itu pada kita. Orang tua-tua dulu dia simpan tali pusat. Ada 7 anak, 7 tali pusat. Bila anak tu bergaduh, dia rendamnya tali pusat dalam air, dia bagi minum. 2 hari lepas tu masuk hospital. Taun terus. Saya tak nak bagi macam itu. Itu petua orang dulu-dulu. Saya nak minta tuan-tuan, ambilkan satu botol air yang besar tu, dengan satu guni ke, satu plastik beras, tuan-tuan bacakan 70 kali surah Al-Fatihah. Setiap hari pada air itu. 70 kali setiap hari suratul Fatihah. Jangan baca Fatihah aja. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Yang tu hara kita. Baca perhabislah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bila masa nak buat ustaz, terpulang pada tuan-tuan. 70 ni lepas semayang ke, sekaligus nak baca ke, terpulang. Tetapi saya minta baca 70 kali dalam sehari, dibuat selama seminggu. Makna pada beras yang sama, pada air yang sama, tuan-tuan baca seminggu. Bacakan. Lepas cukup seminggu, tuan-tuan bagi minum, tuan-tuan bagi makan. InsyaAllah, masa tuan-tuan basuh beras tu, makcik-makcik ke, abang-abang ke basuh beras, genggam beras tu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini anak yang taat, anak yang soleh, dengar cakap aku, ya Allah, aku bermohon padamu, ya Allah. Tuan-tuan letak balik beras tu, tuan-tuan tanak, tuan-tuan masak, bagi dia makan. Ini satu cara yang sangat baik. Yang saya dah buat pada banyak orang, dan Alhamdulillah respon daripada yang minta itu, Alhamdulillah banyak yang berkesan. Jadi insyaAllah, jangan kita susah hati. Setiap satu masalah ada jalan penyelesaian. Itu cukup cara yang pertama saya bagi. Amalkan yang tu dulu. 70 kali suratul Fatihah sehari, dibuat selama seminggu berterusan. Okey, boleh? Baik, ada lagi soalan? Jika ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya Puan Rosina. Saya ingin tanya, adakah berdosa kalau kita takut pada musibah? Ya. Satu lagi, kalau apakah hukumnya kalau kita berdoa tapi tidak mengerjakan solat? Baik, terima kasih. Jadi tuan-tuan, soalan yang akak kita tanya, apakah hukum kita takut pada musibah? Memang kena takutlah tuan-tuan. Jangan cari musibah. Ini pergi duduk tengah jalan, menung tengah-tengah jalan. Buat apa tu Hajar? Tunggu lori. Kok lori nak langgar? Itu bukannya disuruh. Jangan minta musibah. Jangan cari musuh. Jangan cari penyakit. Mengelakkan penyakit, mengelakkan musibah itu disuruh. Jangan duk cari penyakit tak tentu hala. Kenapa tak makan makcik sajalah nak cari penyakit? Jangan. Kena makan, kena tidur cukup supaya kita sihat, boleh buat ibadat. Tetapi bila datang musibah, kita nak kata apa? Musibah ni tak disangka. Sabun yang tuan-tuan duk mandi tu, sabun mandi tu, duk gosok badan tu, itulah yang kita duk mandi setiap hari. Kadang-kadang musibah tu datang daripada sabun tu. Masuk dalam bilik air, terpijak sabun. Jatuh terlentang, rosak kepala kita. Kita tak tahu musibah ni bila nak kena. Kadang-kadang musibah tu, kita lalu di jalan yang sama 10 tahun. 10 tahun kita lalu dekat jambatan tu. Lalu pergi balik kerja, lalu kok jambatan. Kadang-kadang disitulah kemalangan berlaku. Melibatkan nyawa kita. Kadang-kadang anak kita pergi ambil mayat kita di situ. Padahal kita lalu di situ setiap
setiap hari. Okey, jadi tuan-tuan kita kena ingat perkara-perkara itu. Dia tak tentu bila nak berlaku. Yang kedua, bagaimana kalau kita minta dalam masa yang sama kita tak semayang? Di sini ada dua. Satu, yang pertama, bagaimana nak makbul doa kalau tidak semayang? Bagaimana Allah nak makbulkan doa kita kalau kita tak sujud, letak dahi kita yang hina ni menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Dan orang yang sombong ialah orang yang tidak berdoa. Itu orang yang paling sombong. Dia kata, apa lagi yang saya nak doa? Semua benda saya dah ada. Rumah besar, kereta besar, duit besar, suami besar, isteri besar. Apa lagi nak doa? Dia lupa kepada Allah. Allah boleh ambil sekelip mata je. Tuan-tuan ada rumah besar. Jangan bangga dengan rumah besar. Kalau Allah nak henakan sebuah rumah besar, Allah lepaskan seekor ular je dalam rumah. Datang seekor ular tedung senduk, masuklah rumah. Pembantu rumah kata, "Mas, ada ular. Besar banget." Sudah. Kita tanya dia, "Kamu letak di mana ular tu? Kamu dah bunuh ke belum?" "Enggak, saya takut." Panggil bomba datang cari. Bila bomba datang cari, tak jumpa ular. Agak-agak malam tu tuan-tuan nak tidur di mana? Saya silap-silap tidur dekat hotel. Jadi tuan-tuan, yang keduanya ialah doa walaupun orang tak semayang, dia tetap mustajab. Bila masa? Bila dia dizalimi. Bila dia kena zalim, kita pukul dia, kita tumbuk dia. Walaupun dia tak solat, dia doa, Allah makbulkan doa dia. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan. Saya rasa pengajian kita pada hari ini cukup bagus. Ya, memberikan banyak manfaat kepada kita. Marilah kita sama-sama berdoa. InsyaAllah kita jumpa lagi besok. Kita tamatkan kuliah kita dengan doa pada kali ini. Sama-sama penonton di rumah pun boleh sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi tuan-tuan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sedang penonton yang berbahagia, bertemu kita lagi pada hari ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Saya nak membawakan kepada tuan-tuan satu hadis yang sangat terkenal kepada kita. Yang semua, saya rasa semua kita pernah mendengar hadis ini. Saya bacakan dahulu hadis ini kepada tuan-tuan sedang penonton. Nabi SAW bersabda, "Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Iza sa'alta fas'alillah. Wa iza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'. Qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika jaffatil aqlam wa tuwiyatil suhuf." Hadis yang sahih. Nabi berkata apa tuan-tuan? Nabi berkata, "Ihfazillah yahfazka." Kalau kamu menjaga Allah, kalau kamu memelihara Allah, Allah menjaga kamu. Dan kata Nabi lagi, "Ihfazillah tajidhu tujahaka." Kalau kamu memelihara Allah, nescaya kamu akan mendapati Allah akan menolong kamu. Maka dengan itu Nabi berkata, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila kamu bermohon, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta pertolongan, kalau kamu nak minta bantuan, minta manfaat, mintalah kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka. Ketahuilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seluruh umat manusia ini berkumpul
nak tolong kamu, kalau Allah kata tak boleh tolong, maka tak ada siapa boleh tolong. Andai kata kita ni sakit, berkumpul segala doktor pakar yang tak pakar, nurse tak nurse, dengan alat yang hebat-hebat nak tolong kita. Kalau Allah kata tak boleh sembuh, tak boleh sembuh. Kemudian Nabi berkata lagi, walau ijtama'u alayya yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in. Dan andai kata seluruh manusia berkumpul nak memberikan mudarat kepada kamu, tak ada siapa boleh bagi mudarat kepada kamu melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qad katabahu Allahu 'alaika jaffatil aqlam wa tuwayatis suhuf. Nabi berkata, telah tercatatnya, telah diberikan kepada kamu catatan oleh Allah Ta'ala. Telah kering segala pena dan dilipat segala kertas. Tuan-tuan yang berbahagia, dalam hadis ini, dia nak menggambarkan kepada kita bahawa keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita ditimpa dengan sesuatu musibah, bila kita ditimpa dengan sesuatu ujian, bila sesuatu malapetaka sampai kepada tuan-tuan, ingat, Allah akan memelihara kita. Allah akan menjaga kita. Masa bila? Bila kita memelihara Allah Subhanahu Wa Taala. Semalam saya dah sebut kepada tuan-tuan tentang musibah yang melanda negara-negara dalam dunia. Macam-macam musibah yang melanda tuan-tuan. Kita tengok pun tak gamak. Ada negara yang ditimpa musibah, tak sempat gunung berapi meletus, tsunami sampai. Tak sempat tsunami mayatnya dikumpulkan, gempa bumi sampai. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan musibah sampai. Ada yang ditimpa dengan musibah penyakit taun. Minum air, kena penyakit taun, bergelimpang mayat sepanjang jalan. Ada yang ditimpa dengan musibah bala bencana, puting beliung. Yang bila datang puting beliung ni habis terbang segala rumah, segala pokok, segala tanam-tanaman. Diuji dengan berbagai-bagai bentuk ujian. Itu kita nampak di sekeliling dalam dunia ini. Macam-macam musibah yang sampai. Saya katakan pada tuan-tuan semalam, kita patut-patut jadi hamba bersyukur. Bersyukur kita tinggal di bumi bertuah. Bersyukur kita tinggal di bumi Malaysia ini. Kita tak pernah jumpa lagi lah gunung berapi. Kita tak pernah jumpa lagi lah gempa bumi teruk-teruk. Kita tak pernah jumpa lagi lah puting beliung. Yang kita jumpa pirin terbang. Bergaduh suami isteri. Yang tu jumpa. Yang kita jumpa ni apa? Musibah peringkat rendah je. Itu pun kadang-kadang manusia dah mengeluh. Aduh, tak tahulah ustaz. Oh, tak tahu nak makan apa, kata dia. Tak tahu nak makan apa, tuan-tuan. Tu pun mengeluh. Subhanallah. Orang lain tak boleh makan, bukan tak tahu nak makan apa. Beza tu tuan-tuan mengeluh tu. Kenapa menung makcik? Tak tahulah ustaz, nak makan apa, tak tahulah, maknanya banyak makanan. Yang negara lain pula, orang lain pula kata apa? Tak tahulah ustaz, tak ada benda nak makan. Cuba kita tengok nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Dalam peti air rumah kita pun cukup dah. Buka peti tingkat atas, ais krim, ais cube, segala ais di atas, berlambak-lambak. Buka pula peti air di bawah, ikan, ayam mati, ayam hidup pun ada. Duk cokoh je ayam di situ. Nikmat banyak, tapi kadang-kadang kita mengeluh. Nasi tak sedap, lauk tak sedap, ini tak kena, ini tak kena. Bayangkan saudara-saudara kita yang jumpa daging setahun sekali. Yang jumpa daging, kena buat korban setahun sekali baru jumpa daging. Yang jumpa nasi ni tak sebulan sekali. Yang Allah Ta'ala bagi ujian begitu teruk kepada mereka. Tapi kadang-kadang kita lihat mereka sabar. Mereka tenang, mereka cool. Tapi manusia, ada setengahnya Allah Ta'ala bagi macam-macam. Nikmat sihat, nikmat keluarga bahagia, nikmat itu, nikmat ini. Tapi kadang-kadang mengeluh. Cuba kita jangan mengeluh. Orang yang mengeluh ni tuan-tuan, dipanggil orang putus asa. Dia duduk saja bunyi nafas. Itu nama dia mengeluh. Aduh, kata dia menung. Aduh saja. Kenyang pun aduh. Oh, aduh, kata dia. Orang sebut Alhamdulillah. Orang bersyukur pada Allah, dia aduh. Tak habis-habis mengeluh. Orang yang tak habis-habis mengeluh ni, kita bimbang. Termasuk dalam golongan orang tak bersyukur. Sedangkan Allah dah kata dah, la in syakartum
la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, kami tambah lagi. Persoalan dia, apa makna syukur? Apa makna syukur? Ada orang kata syukur ni sebut alhamdulillah. Apa benda pun alhamdulillah. Anak dapat 5A, alhamdulillah, bagus. Dia kena nombor ekor pun alhamdulillah. Ni pun huru-hara juga ni. Kenapa kamu buat kenduri hari ni, Mat? Hari ni saya buat kenduri, Encik. Tak sangka kena pula nombor ekor saya. Alhamdulillah. Ini tak betul punya alhamdulillah ni. Syukur maknanya ialah menambahkan ibadat. Menambahkan ibadat. Ustaz, kalau saya dah sakit, Ustaz suruh saya tambah ibadat. Macam mana, Ustaz? Tak faham saya, Ustaz. Saya sudah sakit, duduk di hospital. Ustaz suruh tambah ibadat. Tuan-tuan, yang duduk di hospital, yang berbaring sakit di rumah, jangan mengeluh. Ibadat orang sakit lebih hebat daripada ibadat orang yang sihat. Sebab itu Nabi suruh semayang walaupun sakit. Sebab pahala mereka lagi besar. Kita yang sihat, pergi masjid senang tak? Senang. Kereta ada, motosikal ada. Ada orang pergi masjid naik kereta. Banjir, pergi masjid naik kereta. Hebat. Tuan-tuan, di rumah ada kereta 3 buah, 4 buah. Syukur, boleh pergi masjid 4 buah kereta. Kancil, Wira, kereta sorong, kereta tolak anak satu. 4 kereta, tuan-tuan. Tapi kalau kita orang yang sakit, tiba-tiba sakit kaki, boleh merangkak pergi ke masjid. Pakai topang, pakai tongkat, sampai orang ini lebih besar daripada orang yang sihat sampai. Yang ni keistimewaan orang yang diuji. Sebab tu saya kata tadi, jangan mengeluh. Yang sakit di hospital tu, yang tangan bergantung, kaki bergantung, kepala berbalut, dia ambil wuduk tayamum. Kadang-kadang isteri tolong ambilkan. Ustaz, isteri boleh ambil air semayang untuk suami ke, Ustaz? Boleh. Batal lah air semayang, Ustaz. Pakai sarung tangan. Ambil sarung tangan plastik getah tu, ambil wuduk. Abang, saya nak ambil wuduk untuk abang. Sekarang abang niat untuk mengambil wuduk. Isteri tolong ambilkan wuduk, suami niat sebab tangan suami patah, tak boleh ambil. Jadi isteri sapukan di muka suami dia. Abang niat, suami pun niat ambil wuduk. Jangan isteri pula niat, saja aku ambil wuduk untuk aku kerana Allah Ta'ala. Bukan, yang kena ambil wuduknya si suami, kita tolong ambil. Niatnya batuh pada suami. Suami pun semayang menghadap kiblat atas katil. Ya Allah, seksanya semayang, tangan patah. Nak kena angkat ke, Ustaz? Tak bayar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nengok pun kesian. Datang driver dia pula. Kenapa Pak Encik engkau ni rapi? Kesian, kata dia. Itu cerita Madu 3, tuan-tuan. Jadi bila tengok keadaan dia sakit-sakit pun semayang, maknanya pahala dia lagi besar daripada orang yang sihat. Tapi kadang-kadang orang sakit mengeluh. Aduh. Nurse pun naik unsin. Aduh. Doktor berkata diam lah Pak Cik. Aduh, lagi kuat aduhnya. Masa inilah sebutnya Allah. Allah. Uji. Kadang-kadang isteri marah. Waktu sihat tak nak sebut Allah. Waktu sakit sebut nama Allah. Lagi panjang Allah dia. Allah, kamu marah aku pa, kata dia. Jadi tuan-tuan, jangan mengeluh. InsyaAllah kita nak rawat penyakit-penyakit macam ini. Jumpa saya selepas ini, insyaAllah. Saya suka nak menyebutkan pada tuan-tuan satu ayat Quran yang berbunyi, فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Maka jika kamu menghadapi apa-apa jua masalah, maka hendaklah kamu rujuk kepada Allah dan rujuklah kamu kepada Rasul. Dalam ayat itu, Allah kata, kamu menghadapi apa-apa masalah, rujuk pada siapa? Allah dan Rasul. Itu satu ayat. Yang kedua, dalam ayat itu juga, Allah Ta'ala kata, kalau kamu ada masalah, rujuk pada siapa? Pada Rasul, pada Nabi kita. Baik, Nabi tak pernah ditimpa musibah ke? Nabi tak pernah ditimpa masalah ke? Apa yang Nabi buat,
bila ditimpa musibah. Yang ni yang kita nak tengok pagi ni. Kita duk kata ikut Nabi, tiru Nabi, aku nak tiru cara Nabi bila ada masalah macam mana. Semua benda kita nak ikut Nabi. Sekarang kita tengok. Bila Nabi ditimpa musibah, apa Nabi buat? Baik, jadi tuan-tuan, sebelum saya sampai pada yang tu, kok dah tak sabar-sabar nak tanya soalan ke ni? Nampak dah ada yang tak sabar. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berbalik tentang musibah, Ya. jika banyak negara Islam, contohnya banjir dan kemarau yang teruk-teruk, Ya. adakah mereka meninggalkan hukum-hukum Allah atau faktor geografi? Minta Ustaz Baik. uraikan. Jadi soalan akak kita ni bagus benar. Orang Perak kata bagus berbenar, kata dia. Asal timpa bala je negara Islam. Asal negara Islam je ada je. Musibah banjir lah. Gunung berapi lah. Apa ke benda lah. Macam-macam benda. Adakah benda ini Allah murka? Ataupun sebenarnya apa? Musibah ni, tuan-tuan, dia ada beberapa jenis musibah. Pertamanya musibah kerana bala. Bima kasabat aidikum. Paksa kamu punya hal. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Berlakunya kerosakan di muka bumi ini kerana tangan-tangan manusia. Sama ada di darat atau di lautan. Manusia punya hal. Gunung ganang dia bagi rata. Akhirnya sungai jadi cetek. Bila jadi cetek, banjir berlaku. Salah siapa? Salah manusia. Itu merupakan bala daripada Allah. Yang kedua, bala yang merupakan sebagai satu kifarat untuk menghapuskan dosa. Mungkin satu tempat itu Allah Ta'ala turunkan bala kerana dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka. Maka Allah turunkan bala sebagai satu bentuk penghapusan dosa. Yang ketiga, bala tu kadang-kadang, musibah tu kadang-kadang diturunkan oleh Allah kerana apa? Kerana nak uji, nak tes. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad dharra. Apa kamu sangka kamu ni dah boleh masuk syurga? Kamu kata kamu dah boleh masuk syurga. Sedangkan kamu belum diuji dengan lapar, dengan susah. Maknanya itu adalah merupakan satu bentuk ujian. Dan yang keempatnya, kadang-kadang Allah menurunkan bala itu untuk peringatan. Peringatan pada siapa? Peringatan pada orang di sekelilingnya. Jangan buat macam itu, nanti jadi macam itu. Jangan buat macam ini, nanti jadi macam itu. Peringatan kepada kita. Itu kadang-kadang bentuk bala yang Allah Ta'ala turunkan. Bukan Allah benci, kadang-kadang ada pendidikan di dalam bala-bala tersebut. Ada lagi soalan yang nak dikemukakan? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Puan Rukiah ingin bertanya satu soalan. Ya. Jika mudah terkesan, malah mampu menitis air mata jika berdoa atau mengaminkan doa dalam bahasa Melayu. Lebih-lebih lagi dalam nada merintih. Doa-doa itu ada yang bukan mudarat atau hadis Nabi SAW. Ya. Bagaimanakah kedudukan doa tersebut, Ustaz? Baik, jadi tuan-tuan, doa ni sebenarnya dalam bahasa apa pun tak apa. Tuan-tuan, bahasa kita ni orang Melayu, bahasa Melayu. Kalau tuan-tuan di sini orang Jawa, Jawa pun tak apa. Tuan-tuan sini orang Hindustan, zindagi ek safar silalah. Tuan-tuan sini orang Bangladesh, doalah dalam bahasa Bangladesh. Janji yang kita faham. Masalah kita sekarang ni bila doa kita pun tak faham. Ya Allah menangis, ya Allah, ya Allah. Nengok tu Arab menangis baca kunut, kita pun ya Allah, ya Allah. Balik ke hotel tanya apa makcik menangis tadi? Entah. Dia minta apa saya pun tak faham, kata dia. Habis tu macam mana makcik menangis? Atau nengok dia menangis, makcik nangis lah, kata dia. Maknanya dia tak dapat minta. Dia tak minta. Sebab apa dia tak minta? Sebab dia tak faham. Cuba tuan-tuan minta kerja, tuan-tuan tak faham. Dapat tak? Penemuduga duduk menong tengok. Dia pun panggil kita duduk atas meja di temuduga. Kamu minta kerja apa? Tak tahu. Kamu minta kerja apa ni? Tak tahu. Dia pun suruh mari, saya mari. Agak-agak dapat tak kerja? Tobatlah home, tak dapat. Sebab dia tak faham apa yang dia minta kerja. Serupalah dengan doa. Sebab tu saya suka sangat doa tu tuan-tuan sebut dalam bahasa yang tuan-tuan faham. Lagi bagus. Tapi janganlah doa dalam semayang. Tengah semayang doa kita. Rabbi ghafirli warhamni wajibun, itu doa tu. Jangan tukar bahasa Melayu pula. Ya Allah, ampunkanlah aku, ya Allah. Jangan tuan-tuan. Batal semayang, rosak semayang.
Saya pernah jumpa dengan satu orang. Dia bila dia semayang, sakit gamaknya. Asal rukuk bunyi, aduh. Sujud pun, aduh. Bila tahiyat, aduh. Bangun pun, aduh. Habis semayang, saya tanya dekat dia, Pak Cik, kenapa sebut aduh dalam semayang? Dia kata, gaut Ustaz, sakit gaut. Dia tunjuk dekat saya, biji kaki dia, berbiji-biji. Saya kata, sakit-sakitlah juga. Mana boleh sebut, aduh. Batal lah semayang. Jadi tuan-tuan, apa yang kita minta, gunakan bahasa kita. Walaupun kita bahasa kita, insya-Allah Tuhan makbul doa. Merintihlah, doalah. Jangan guna kasar. Ya Allah, ya Tuhan kami. Amin. Itu bukan minta. Merintih, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami merayu padamu, ya Allah, minta. Ada setengah orang doa. Cara doa tu macam mana? Ada yang doa lebih-lebih. Amin. Ya Allah. Amin. Ada yang letak di bawah. Amin. Ada yang buka tangan. Amin. Amin. Udah masuk sempadan orang, tuan-tuan. Ada yang letak tangan atas peha. Amin. Atas peha letak. Nak bagi-bagi. Tak bagi sudah, kata dia. Amin. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan minta. Kalau orang nak bagi macam mana? Ada minta macam ni. KPA minta pinjam RM10. Minta lah KPA. Agak-agak KPA bagi tak? Ha? Ada orang yang doa tutup mulut. KPA, RM10 KPA. Sebab ada yang doa di masjid. Amin. Amin doa. Cuba dia pergi jumpa KPA. Minta duit. KPA, pinjam RM10 KPA. Agak-agak dapat tak? Minta tu maknanya doa. Minta betul-betul. Ya Allah, ya Allah. InsyaAllah Allah makbulkan permintaan kita. Minta dengan pengharapan. Minta dengan kita yakin bahawa Allah dengar. Innallaha sami'un alim. Allah dengar dan Allah mengetahui. InsyaAllah Allah bagi. Cuma lambat dengan cepat. Lambat dengan cepat saja yang Tuhan nak makbulkan. Bergantung kepada niat kita, cara minta kita, pakaian kita, makan, minum kita, apa yang kita makan, apa kerja kita, apa maksiat yang kita buat, apa amalan yang kita buat. Kadang-kadang amalan yang paling cepat doa mustajab ialah berbaik silaturahim. Menyambung silaturahim itu mempercepatkan permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya sebutkan tentang apa yang Nabi buat bila Nabi ditimpa musibah. Nabi bunuh diri ke? Nabi merajuk ke? Nabi menong ke? Duduk dalam bilik menong dan Nabi. Kita hari ni anak dara kita kalau putih tunang menong. Duduk dalam bilik kunci. Mak ketuk pintu, "Yo, keluarlah yo makan." Tak nak makan dia. Duduk sembah muka kat bantal. Abang Kasim, Abang Kasim. Apa yang sedih sangat putih tunang? Belum kahwin. Orang kahwin pun bercerai, kamu baru putih tunang. Relax bro, relax, tenang-tenang. Sekarang ni stok laki-laki dah banyak. Tak susah hati dah. Banyak lagi tu. Bangla ada, Myanmar, Nepal, Afrika banyak. Apa yang susah hati? Kita bila kita ditimpa musibah, cuba tengok Nabi. Nabi bila ditimpa musibah, Nabi balik rumah, Nabi solat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Nabi doa pada Allah, minta dengan jalan sabar, dengan jalan solat. Kalau tuan-tuan ada masalah, dua benda ni kena buat. Pertama, sabar. Mak, Abang Din putihkan tunang dengan saya, Mak. Sabar. Kamu sabar, Siti. Kalau dia tak nak dengan kamu, tak apa. Dah tak ada jodoh. Nanti kita cari yang lebih baik daripada Abang Din. Mungkin dan, lagi mamai lagi. Sabar. Kita doa pada Allah. Relax, tenang-tenang. Jodoh. Kamu nasib baik kamu belum kahwin. Baru bertunang, dah putih tunang. Kalaulah kamu dah berkahwin bercerai, lagi masalah. Tambah ada anak pula. Sekarang kamu tak ada anak, kamu belum kahwin, kamu masih ada dara lagi. Kalau kamu putih tunang pun, laku lagi, meh lagi, kamu tahu. Itulah cara nak menyabarkan. Itulah cara sabar. Jangan bila anak bagi tahu, Mak, saya dah putih tunang, Mak. Itulah kamu, aku suruh kamu cepat, kamu tak mau. Dia marah je pula. Itulah aku cakap, jangan terima pinangan dia. Kamu gatek terima juga dia. Lama-lama budak tu tension. Tu yang lari pada rumah. Relax, tenang-tenang. Yang kedua, Nabi kata kepada kita, bila kita ditimpa musibah, Allah pesan pada kita, minta dengan jalan solat. Bila waktu solatnya? Bila waktu solat yang paling afdal?
yang kita nak minta kepada Allah. Bila-bila waktu tuan-tuan nak buat. Tetapi ada waktu mustajabnya. Berdoa kepada Allah. Bila di 1/3 malam, 2/3 malam. Berdoalah kepada Allah. Allah dengar. Sebab pada masa itu rahmat Allah turun ke langit dunia. Rahmat Allah turun ke langit dunia. Dia tanya kepada kita, siapa yang nak doa? Minta, aku nak makbulkan doanya. Siapa yang ada hajat? Silakan, aku nak penuhi hajatnya. Siapa yang nak minta ampun? Silakan, aku nak ampunkan segala dosa-dosanya. Yang inilah waktu yang mustajab. Tapi waktu mustajab ni kita buat apa? Bangkit pergi buang air kecil aja. Kencing manis. Kemudian tidur balik. Kadang-kadang bangun pergi ke peti air, buka air, minum, gogok minum, tidur balik. Cubalah ambil wuduk, sembahyang. Apa hajat tuan-tuan? Hajat saya ustaz, suami saya selalu pukul saya ustaz. Suami saya selalu dera saya ustaz. Dia tidur atas katil, tuan-tuan ambil sejadah, tuan-tuan bentang sejadah, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat. Tuan-tuan sembahyang 2 rakaat. Minta pada Allah. Habis sembahyang, tuan-tuan doa, ya Allah. Aku menderita dengan suami aku, ya Allah. Tapi aku sabar kerana ni jodoh aku, ya Allah. Kau berikanlah hidayah kepadanya. Kau berikanlah kebaikan padanya. Tiap-tiap malam tuan-tuan buat. Suami sedar tak? Sekeras-keras hati suami. Bila dia dengar isteri dia doa. Setiap pagi. InsyaAllah. Mudah-mudahan lembut hati dia. InsyaAllah saya akan berikan lagi pada tuan-tuan. Doa-doa melembutkan hati. Kita jumpa selepas ini. InsyaAllah. Saya dapat rasakan tuan-tuan. Mungkin menunggu-nunggu. Apa agaknya doa yang boleh memberikan kepada kita satu ketenangan bila diujinya dengan satu-satu ujian ataupun musibah. Saya katakan tadi, mula-mula tadi, tentang bila Nabi diuji dengan musibah, apa Nabi buat? Pertama saya katakan tadi, sabar. Yang keduanya solat. Yang ketiganya doa. Di antara doa yang paling Nabi suka baca, tiap-tiap kali selepas solat, apabila Nabi ditimpa dengan musibah atau ujian, diberikan macam-macam ancaman kepada Nabi, di antara doa yang Nabi baca ialah, Allahumma la mani'a lima a'taitah, wa la mu'tiya lima mana'tah, wa la yanfa'u zal jaddi minkal jad. Kalau tuan-tuan tak dapat dalam bahasa Arabnya, tuan-tuan boleh ambil dalam bahasa Melayunya. Wahai Tuhanku, yang tiada siapa pun dapat menghalang akan segala sesuatu yang engkau berikan. Dan tiada sesuatu pun yang dapat memberikan segala yang engkau halangi. Tidak berguna kegigihan orang yang berusaha jika tiada keizinan dan taufik daripadamu. Ini doanya tuan-tuan. Sebab kadang-kadang kita ni jadi orang yang teraniaya. Berapa banyak orang yang teraniaya, yang diuji dengan sihir. Diuji dengan sihir. Banyak tuan-tuan. Ada orang yang bercakap, kerja dia menyanyi, kerja dia berceramah, tiba-tiba suara tak keluar. Ada yang berniaga, bila berniaga kedainya lingkup, sebab orang nampak kedai dia macam tutup macam. Ada yang diuji suami isteri, bergaduh suami isteri kerana ada sihir yang memisahkan suami isteri, yang memporak-perandakan suami isteri. Ada yang diuji bila duduk dalam rumah jadi panas. Bila duduk dalam rumah ni jadi tak tenang. Ada yang diuji dengan sihir yang berbentuk suami ni hilang ingatan. Suami pukul isteri, suami pukul anak-anak. Jadi tuan-tuan, musibah-musibah macam ini kadang-kadang datang. Kita tak salah dengan orang, tapi hasad dengki. PhD, penyakit hasad dengki. Dia mari pada kita. Dia mari macam-macam sampai kita teraniaya. Ada yang badan jadi kurus kering. Refer pada doktor, masuk hospital, keluar masuk. Doktor tak dapat kesan penyakit dia. Jadi tuan-tuan, yang ni yang ujian kepada kita. Kadang-kadang kesian kita tengok suami yang duk jaga isteri sakit. Kadang-kadang isteri jaga suami sakit. Diuji dengan mudarat, diuji dengan sihir dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan, selepas soal jawab dengan penonton ni, saya akan bagikan. Sediakan pen. Yang di rumah tu, jangan dengar saja. Ambil kertas, ambil pen, nanti saya bagikan doa-doanya.
untuk kita berdoa kepada Allah untuk mengelakkan sihir, gangguan dan sebagainya selepas kita buka soalan kepada penonton-penonton di studio pada hari ini. Dipersilakan jika ada soalan daripada pihak tuan-tuan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz ada menyatakan bahawa orang yang ditimpa musibah disayangi Allah. Tapi bagaimana pula orang yang tidak ditimpa musibah? Adakah mereka tidak disayangi oleh Allah? Baik. Terima kasih. Oh ya, soalan tu. Itu soalan pelajar IPT tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita tengok di sini. Adakah orang yang tak diuji itu tidak disayangi oleh Allah? Ataupun disayangi oleh Allah? Kan macam mana? Nabi tu disayang oleh Allah. Nabi Zakaria tu digergaji kepala dia. Itu Nabi. Orang bunuh dia, orang gergaji kepala dia. Subhanallah. Sampailah masa orang nak gergaji kepala Nabi Zakaria tu. Malaikat datang tanya. Sebab apa? Sebab dia sebut Allah, aduh sakit. Itu saja. Bila malaikat tegur dia, dia tak sebut dah. Sebab apa? Itu adalah ujian, tanda Allah sayang pada Nabi Zakaria. Nabi Yahya dipotong kepalanya. Nabi Yahya putus kepalanya. Kerana Nabi Yahya menegur rajanya yang berkahwin dengan anak tirinya. Raja ni kahwin dengan satu janda. Janda ni mati, ada anak dia. Dia kahwin dengan anak tiri dia. Jadi permaisuri pula. Nabi Yahya tegur, dipancung kepalanya. Dan kepala Nabi Yahya tu diletakkan di atas katil dalam istana tu. Jadi ini ujian. Jadi soalannya Ustaz, bagaimana orang yang tak ditimpa ujian? Adakah Allah tak sayang? Saya dah kata dah, ujian ni bila-bila masa boleh sampai. Jangan tuan-tuan kata, Alhamdulillah lah makcik tak ada ujian. Makcik tak ada ujian, jangan cakap. Dia tak tahu kadang-kadang sabun dalam bilik air tu boleh jadi ujian pada kita. Kadang-kadang duit siling tu jadi ujian pada kita. Duit siling, tertelan dulu. Dia tak sangka. Ada orang yang jarum tu dia duk jahit, dia ambil benang, masuk lubang jarum. Tiba-tiba jarum tu dia letak di mulut, saja-saja nak main-main. Anak dia datang, tertolak dia, tertelan jarum dia. Bila-bila masa boleh datang. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada orang yang tak solat, ada orang yang tak beriman pada Allah, tak melaksanakan tugas Allah. Sihat, kaya, hebat. Kadang-kadang kita pun naik cemburu. Kita ni patah kaki sebab pergi masjid, kena langgar naik motor. Dia tak sembahyang, tak ada patah kaki. Adakah Allah sayang pada dia? Tidak. Itu nama dia istidraj. Kadang-kadang dia berbentuk istidraj. Dia bagi orang tu terus lupa, dia bagi orang tu terus tak ingat pada Allah. Akhaznahum baghtatan. Bila dia dah lupa, hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtatan. Bila dia dah bangga, Allah tarik secara tiba-tiba nikmatnya, maka pada masa itu dia tersungkur duduk. Jadi jaga-jaga, kalau kita orang yang jahat pada Allah, lawan Allah, jangan ingat Allah tak turunkan bala pada kita. Allah duk tengok aja. Sekali dia mari ambil bala, tersungkur kita. Na'udzubillah min zalik. Mungkin ada lagi soalan yang nak dikemukakan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Apakah doa yang perlu diamalkan selain doa ibu bapa? Ya, doa yang diamalkan selain pada doa ibu bapa kita, ya, tuan-tuan, doa ni saya dah kata dah. Anak tu dikira belum anak yang soleh kalau dia belum berdoa pada mak bapak dia. Belum dikira doa anak tu anak soleh kalau tak pernah doa untuk mak bapak dia. Yang dia minta aghnina. Aghnini. Ya Allah, bagilah aku kaya, bagilah aku kaya, bagilah aku kaya. Itu belum dikira sebagai anak soleh. Doa untuk mak dia tak minta, doa untuk bapak dia tak minta. Sedangkan Allah menyuruh kita buat untuk mak bapak kebaikan. Wabil walidaini ihsana. Termasuk berbuat baik kepada mak bapak ialah doa. Yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran, Rabbighfirli wali walidayya. Kan disuruhnya, ya Allah, ampunkanlah aku dan ampunkanlah kedua dosa ibu bapa aku, ya Allah. Yang keduanya, selain pada doa itu, apa doa yang disuruh lagi? Doa minta supaya Allah teguhkan iman.
Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kukuhkanlah iman aku. Kukuhkanlah iman aku atas agamamu, ya Allah. Kukuhkanlah iman aku ni, ya Allah, atas jalan agamamu, ya Allah. Sebab tuan-tuan, ujian yang sampai pada kita sekarang adalah ujian yang sangat dahsyat. Macam-macam bentuk ujian. Dan ujian tu mencabar iman. Orang miskin diuji dengan wang ringgit. Orang miskin diuji dengan kelaparan. Kalau nak cari duit terpaksa buat benda maksiat. Kadang-kadang dia sanggup buat maksiat sebab janji dapat duit. Ada orang yang susah cari jalan singkat, kadang-kadang mencuri sebab nak tampung perbelanjaan dia. Pertahankan iman. Ada orang yang sanggup membuka auratnya kerana nak cari wang. Sanggup dia. Sedangkan dulu dah elok tutup aurat dia. Tetapi kerana wang, dia sanggup buka. Ada orang yang diuji. Sampai apa? Sampai jual anak, jual tubuh badan. Sebab apa? Nak cari wang. Yang ni yang kita takut. Ada yang sanggup berkasih sayang. Berkasih sayang sampai sanggup keluar daripada Islam. Kerana cinta punya pasal. Cinta punya pasal sanggup. Ada orang yang sanggup buang mak bapak kerana cinta. Jadi tuan-tuan, kita doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, janganlah jadi macam itu pada aku. Janganlah jadi macam itu pada anak-anak aku. Pertahankanlah mereka ni atas agama. Pertahankanlah mereka ni biar berjalan atas agama. Kita bimbang tuan-tuan. Anak-anak kita laki-laki. Laki-laki masuk pusat pengajian. Campur dengan orang. Sekarang bila balik dah lembut. Berapa ramai macam itu? Udah bersubang. Udah rambut panjang. Balik mak apa khabar? Sudah. Mak kata kamu ni orang apa pula ni? Nampak tuan-tuan, kita bimbang. Ada anak-anak yang pergi dengan perempuan. Ayu, bertudung, berkurung. Bila balik udah macam laki-laki. Kita bimbang keluarga kita jadi macam itu. Ada anak yang keluar daripada rumah kita bekalkan dengan agama. Bila balik tak semayang. Tak semayang, tak puasa, tak macam-macam. Yang ni yang mak bapak jadi susah hati. Yang duk mengeluh sekarang. Ada yang anak belum kahwin bagus. Tapi bila kahwin langsung tak peduli mak bapak. Ada anak kita yang belum kerja hormat cium tangan mak. Tetapi bila dah dapat kerja bagus, dah dapat isteri bagus, suami bagus, nak telefon mak dia pun susah. Yang ni yang kita minta pada Allah, doa ya Allah. Pertahankanlah hati mereka atas iman ya Allah. Sebab hari ini ujian paling kuat ialah ujian iman. Dan ujian iman ni dia boleh menimpa siapa-siapa pun. Anak ustaz ke, anak tu imam ke, anak ustazah ke, dia tak kira. Dia boleh mari siapa-siapa. Saya dah pesan pada tuan-tuan banyak kali. Jangan kata pada orang. Jangan kutuk keluarga orang. Hari ni kita kutuk keluarga orang, satu hari musibahnya akan sampai pada kita. Hari ni kita kata pada rumah tangga orang, satu hari masalah rumah tangga itu akan sampai pada kita pula. Habis tu apa nak buat ustaz? Bila kita tengok musibah yang sampai kepada orang. Allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah itu yang diajar oleh Quran? Bila kita ditimpa musibah, bila kita tengok musibah, perkataannya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi banyak kita dah tukar perkataan lain. Bila ditimpa musibah pada orang, kita kata apa? Padan muka. Biar dia rasa. Rasakan padan muka. Tuan-tuan, hari ini kita padankan pada orang. Satu hari, benda tu akan datang pada kita. Kadang-kadang dia datang lebih teruk daripada menimpa kepada orang lain. Insaf. Apa musibah yang sampai kepada orang, dia boleh sampai kepada kita. Kita jumpa lagi selepas ini. Saya telah berjanji dengan tuan-tuan nak memberikan doa-doa untuk mengelakkan sihir, hasad, dengki orang. Dan saya minta tadi penonton-penonton tolong sediakan pen, kertas.
Jadi saya bagikan. Yang pertama saya minta tuan-tuan amalkan satu ayat di dalam Quran surah Hud ayat 56. Surah Hud ayat 56. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa aghidhum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Ini doanya. Surah Hud ayat 56. Bila nak bacanya? Tiap-tiap kali lepas solat. InsyaAllah tuan-tuan. Kalau ada orang yang nak buat naya pada kita, nak buat khianat pada kita, nak buat penyakit pada kita, nak hantarkan penyakit dan sebagainya, mudah-mudahan Allah bantu kita. Jadikan sebagai satu amalan kita. Ya, kadang-kadang penganiayaan ini berlaku, kadang-kadang berlaku dalam keluarga. Dia marah pada anak, marah pada suami, marah pada satu benda, dia buat satu benda yang tak elok. Itu satu ayat. Saya ulang balik. Surah Hud ayat 56. Bacaannya macam mana? Tiap-tiap kali lepas solat. Berapa kali? Memadailah sekali. Sekarang, lepas je habis rancangan, tanyalah ustaz ni, balik buka Al-Quran. Buka Al-Quran, terus hafaz terus. InsyaAllah, betulkan sebutan dia, jadikan sebagai rutin di mulut. Yang kedua, bagaimana kita untuk mengelakkan daripada gangguan-gangguan ataupun sihir-sihir yang menghalang kita ini. Suratul A'raf ayat yang ke-13. Surah Al-A'raf ayat yang ke-13, juzuk yang ke-8. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Ini insya-Allah. Okey ustaz, saya dah buat ustaz, tapi badan saya sakit juga ustaz. Tak tahulah ustaz, menyucuk-nyucuk ustaz. Baik, kalau demikian, saya minta pada tuan-tuan, tolong perhabiskan surah Al-Baqarah di dalam rumah tuan-tuan. Juzuk 1 sampai juzuk 3. Habiskan suratul Baqarah. Habiskan surah Al-Baqarah, insya-Allah. Sebab suratul Baqarah ni ialah surah yang terpanjang, surah yang teristimewa, ada 1000 cerita dalam surah Baqarah, ada 1000 hukum, ada 1000 larangan dalam suratul Baqarah. Istimewanya surah Baqarah ini, tuan-tuan baca sampai habis. Berapa hari ustaz? Saya rasa Baqarah ni 1 hari pun dah habis. Bacakan pada air, mandikan dia, minumkan dia, insya-Allah. Yang saya cakap ni tuan-tuan, sebab saya buat. Bukan saya cakap saja-saja bagi tuan-tuan, tidak. Saya pun pernah ditimpa dengan ujian dan sebagainya. Jadi kita minta pada Allah. Di antara yang kita buat, itu ayat yang saya bacakan tadi. Kemudian suratul Baqarah. Kemudian tuan-tuan habiskan 30 juzuk Quran di dalam rumah tuan-tuan. Masalah makcik tak boleh baca Quran ustaz, mata tak nampak. Buat cermin mata. Makcik tak boleh baca ustaz, makcik tak lancar. Kalau gitu panggil orang mai baca rumah. Dalam rumah tu baca Quran. Panggil budak-budak tahfiz. Mai baca perhabiskan 30 juzuk. Insya-Allah bila dibacakan Quran dalam rumah, khususnya suratul Baqarah, tidak ada sihir, jin, syaitan yang boleh ganggu kita. Dia dah jadikan pagar ni. Ini kekuatan yang perlu tuan-tuan yakin dengan Quran. Perlu yakin dengan kalamullah. Allah Ta'ala bantu kita. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Sidang penonton yang berbahagia, saya yang keduanya, saya nak mengajak pada tuan-tuan tentang bentuk musibah, bentuk ujian yang melanda kita. Kadang-kadang tuan-tuan, ujian yang melanda kita ialah orang tak nilai kita. Hati ni sangat sedih. Orang tak nilai. Orang tak bagi penghargaan. Seorang isteri rasa, ya Allah, aku berkhidmat 30 tahun untuk suami aku. Terima kasih, tak pernah aku dengar di telinga ni. 30 tahun, 40 tahun. Untuk abang-abang, bapak-bapak yang mengikuti program kita hari ini. Cuba abang-abang fikir, bapak-bapak fikir. Isteri kita, dia kahwin dengan kita 40 tahun. Sehari 5 ekor ikan, dia siang. Dah 50 tahun, 40 tahun kahwin, kalau dikiralah ikan tu agak-agak berapa kolam? Kalau sehari 5 ekor. Hai, dekat 10 kolam. Kain yang dia basuh, 2 besen sehari.
Kalau 30 tahun kahwin, agak-agak boleh buat emporium tak? Masya Allah. Bawang yang dia kupas, kalau tiap-tiap hari isteri kupas 10 biji bawang, berapa kontainer dah bawang? Tapi berapa banyak suami yang menghargai pengorbanan isteri? Akak-akak jangan mengeluh. Kita buat kerja bukan untuk suami. Kita buat kerja untuk Allah Ta'ala. Ya, kita buat kerja untuk Allah Ta'ala. Baik, kita akan buka lagi soalan pada tuan-tuan. Jika ada soalan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan, Ustaz. Apakah penghalang doa seseorang itu tidak diterima oleh Allah? Baik, apakah sesuatu perkara yang menjadikan doa itu terhalang, tak dimustajabkan? Banyak, tuan-tuan. Ibrahim bin Adham sebut dalam kata-kata yang sangat istimewa dia. Macam mana Allah nak makbulkan doa kamu? Kamu yang uruskan mayat. Tapi kamu tak pernah ambil iktibar daripada mayat. Berapa banyak orang yang pergi ziarah mayat, pergi uruskan kematian mayat, tapi dia tak ada apa-apa. Keras hati dia, dia tengok mayat tu relax, menus, lamba dia tengok. Tak ada apa-apa perasaan. Macam mana Allah nak makbulkan doa kamu? Kamu lintas pada kubur. Kamu tak rasa pun satu hari kamu akan dimasukkan ke dalam kubur. Macam mana Allah nak makbulkan doa kamu? Bila kamu suap makanan dalam mulut, kamu tak pernah ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah nak makbulkan doa kamu? Pakaian kamu, pakaian curi. Kasut kamu, kasut curi. Makanan yang masuk dalam mulut, makanan tidak halal. Yang tu yang menghalang doa kita daripada dimakbulkan. Kadang-kadang kita agak kecil. 10 sen yang kita jumpa tepi jalan tu, kadang-kadang kita anggap kecil. Kita beli barang guna duit 10 sen, guna duit 50 sen. Kita beli barang, beli makanan masuk dalam perut. Itulah sebenarnya yang menghalang doa daripada dimustajabkan. Yang keenamnya yang menyebabkan doa tu dihalang daripada dimustajabkan ialah kerana kita melakukan perbuatan derhaka pada mak bapak. Lawan mak bapak. Bantah mak bapak, tengking mak bapak. Yang seterusnya lawan suami. Bantah suami. Tengking suami. Yang ni yang jadi. Ataupun tidak melakukan perkara yang terbaik untuk keluarga dia. Macam saya sebagai seorang suami, saya tak buat yang terbaik untuk anak-anak saya, untuk isteri saya. Menjadikan doa saya tidak mustajab. Jadi kesimpulan kuliah kita tentang tajuk jangan mengeluh, berdoalah. Beberapa kesimpulan yang boleh kita buat. Kesimpulan pertama, kalau kita ini diberikan ujian oleh manusia dengan macam-macam bentuk, orang hina, orang kata macam-macam, orang tak nilai, ingat, relax, tenang, biasakan diri menghadapi ujian macam itu, kita buat kerja kerana Allah. Memang hati pedih, memang hati sakit. Tu yang duk menyanyi lagu Ar-Azmi tu. Tidak terkira korban yang ku berikan, korban berupa budi dan jasa, asyik memuja. Banyak dah korban, tapi orang tak nilai. Sabar, Allah nilai kita. Yang kedua, musibah yang sampai kepada kita adalah penghapus dosa, menaikkan darjat dan memberikan pahala. Bersabarlah dan berdoalah. Yang ketiganya, bila kita ditimpa dengan ujian, 3 perkara tuan-tuan kena buat. Yang pertama, sabar. Yang kedua, solat. Teruskan solat. Jangan berhenti. Tambahkan solat. Kalau orang buat naya pada tuan-tuan pun, orang buat zalim pada tuan-tuan pun, kalau tuan-tuan buat solat, dia tahu tuan-tuan buat solat, orang tu susah hati dah. Tuan-tuan tak payah balas apa, tak payah cakap apa. Sedih macam mana pun tak payah tunjuk. Tuan-tuan bangun semayang. Bila dia tahu tuan-tuan bangun semayang, hati ni susah tuan-tuan. Jahat macam mana pun orang, bila tuan-tuan buat semayang hajat, lari orang, takut orang. Dan yang ketiganya doa. Dan yakin kepada Allah. Allah mendengar doa khususnya orang-orang yang dizalimi. Tidak mustajab. Tidak dihalang doanya. Tidak ada yang menghalang doanya. Doanya mustajab. Doa orang yang dizalimi, doa mak bapak dan doa orang yang musafir. Jadi mudah-mudahan
kuliah kita pada 2 hari ini memberikan manfaat kepada kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa sepanjang pengendalian kuliah kita ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.